Salam sejahtera dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Grace Chon Lee. Fokus utama Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Mazuhari Tun Datuk Abang Openg bersama rombongan kerajaan negeri selamat tiba di Stockholm pada malam Ahad dalam rangka lawatan kerja rasmi selama 2 hari ke Sweden. Beliau yang diiringi Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan, Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki selamat tiba di sebuah hotel penginapan pada jam 9 malam waktu tempatan. Mengiringi rombongan Premier Sarawak adalah Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Sarawak, Dr. Hazlan Abang Hibni, Timbalan Menteri Jabatan Premier Sarawak, Integriti dan Ombudsman, Datuk Mursyid Diraja Dr. Juanda Jaya serta Timbalan Menteri Jabatan Premier Sarawak, Undang-Undang MA 63 dan Hubungan Negeri Persekutuan, Datuk Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali. Sementara itu, ketibaan Premier Sarawak telah disambut oleh Duta Besar Malaysia ke Sweden, Hafizah Abdullah, Setiausaha Kewangan Negeri Sarawak, Datuk Seri Dr. Wan Lizosman Wan Omar, Peguam Besar Negeri Sarawak, Datuk Seri Talat Mahmud Abdul Rashid, Setiausaha Persekutuan Sarawak, Ahmad Nazri Muhammad Hassan, Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak, Perancangan Ekonomi dan Pembangunan, Datu Dr. Muhammad Abdullah Zaidil, serta beberapa pegawai tertinggi Kerajaan Sarawak dan syarikat berkaitan Kerajaan GLC. Turut menyertai lawatan kerja tersebut adalah isteri kepada Premier Sarawak, Puan Sri Datuk Amar Jumani Tun Tuanku Bujang. Pada Isnin, Premier Sarawak akan mengetuai kerajaan negeri melakukan lawatan penanda aras ke Parlimen Sweden bagi berkongsi pengalaman dan melihat kepada pelaksanaan perundangan Ombudsman di negara tersebut. Sebelum ini, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zuhari telah memaklumkan hasrat Kerajaan Sarawak untuk memperkasakan peranan dan fungsi Ombudsman menerusi penggubalan Ordinan Ombudsman Sarawak dengan menjadikan Sweden sebagai model. Sweden telah dipilih sebagai rakan kongsi penanda aras kerana terkenal dengan legasi yang terhormat dalam menegakkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, ketulusan dan accountability. Semasa lawatan kerja itu, Premier Sarawak serta rombongan juga akan mengadakan libat urus bersama pihak berkuasa tenaga dan pengendali kuasa Sweden. Premier Sarawak bersama rombongan seterusnya akan meneruskan lawatan ke Norway dengan tujuan mendapatkan pandangan tentang pembangunan dan pengendalian kemudahan penangkapan dan penyimpanan karbon CCS dan hidrogen di Bergen. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zuhari turut akan menemui pegawai Kementerian Petroleum dan Tenaga Norway serta mengadakan perbincangan bersama pemain industri mengenai inisiatif CCS, pelepasan sifar bersih dan penyah karbonan. Premier Sarawak kemudiannya akan menamatkan lawatan kerjanya di London di mana beliau akan mengadakan perjumpaan bersama pegawai atasan Shell di ibu pejabat syarikat multinasional tersebut. Laporan seterusnya, Institusi Diraja Juruhukum Malaysia RISM muncul juara keseluruhan pertandingan golf antara profesional 2023 yang berlangsung di Kelab Golf Sarawak di Kuching pada Ahad. RISM berjaya mendapat kutipan mata sebanyak 419 sekaligus membawa pulang hadiah berupa trofi dan medal yang disampaikan oleh Timbalan Premier Sarawak Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kui Hian. Tempat kedua dan ketiga dimenangi oleh Institusi Jurutera Malaysia dan Persatuan Perubatan Malaysia masing-masing dengan pungutan mata 450 dan 454 yang mana kedua-dua membawa pulang hadiah berbentuk medal. Terdahulu dalam ucapannya, Datuk Seri Dr. Sim berkata kejohanan ini merupakan platform untuk wakil badan profesional saling berjumpa dan mengeratkan lagi hubungan sesama diri. Beliau turut berkata bahawa kemajuan di Sarawak ini hanya dapat dicapai apabila perpaduan dan hubungan yang utuh wujud dalam semua lapisan masyarakat tanpa mengira latar belakang. Dalam pada itu, kejohanan yang berlangsung selama sehari ini telah disertai sebanyak 7 badan profesional. Di Siburan pula, seramai 191 pelajar telah menerima insentif Anugerah Pelajar Cemerlang bagi tahun akademik 2022 di bawah Dewan Undangan Negeri Dun Tarat. Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak Datuk Roland Sagahwi In memberitahu insentif tersebut akan memberikan galakan kepada pencapaian cemerlang para pelajar di konstitusi itu. Jelasnya, ini juga meningkatkan kesedaran penjaga dan ibu bapa supaya memberikan dorongan dan menitik beratkan pencapaian akademik anak-anak mereka. Beliau berkata demikian dalam majlis penyampaian insentif Anugerah Pelajar Cemerlang tahun akademik 2022 pada Sabtu. Adun Tarat itu juga berharap para pelajar yang mengambil peluang yang disediakan untuk meningkatkan pencapaian akademik di peringkat yang lebih tinggi. Dalam pada itu, 81 pelajar telah menerima insentif pelajar tahun 6 terbaik di sekolah rendah, manakala 59 pelajar menerima insentif cemerlang CJ Pelajaran Malaysia SPM dan 51 pelajar menerima insentif cemerlang CJ Tinggi Persekolahan Malaysia STPN atau diploma. Difahamkan nilai keseluruhan insentif yang disampaikan adalah sebanyak RM29,340, di mana jumlah itu meningkat dari tahun sebelumnya.
Beralih ke Miri, dengan pemilik anjing harus memastikan anjing peliharaan masing-masing mendapat suntikan vaksin anti-rabies. Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Seri Lee Kim Shin berkata usaha memvaksinkan anjing peliharaan amat penting bagi mengelakkan penularan wabak rabies. And we would like to also advise all dog owners not to let the dogs roaming around. They should put it in close places within their own premises. And also those stray dogs of the Miri City Council, we also pay special attention on the stray dogs because we have cases already, thereby we have to take extra precautions. Beliau berkata demikian ketika diunduh media pada program vaksin anti-rabies di Taman Awam Miri pada Sabtu. Lebih 600 anjing telah diberi vaksin anti-rabies dalam program yang diadakan selama 2 hari bermula Sabtu dari jam 9 pagi hingga 4 petang. Sementara itu, Jabatan Perkhidmatan Veteriner Sarawak mendedahkan semua pemilik anjing di Sarawak hendaklah memastikan anjing peliharaan mereka disuntik vaksin anti-rabies. Kegagalan berbuat demikian boleh disabit kesalahan di bawah Seksyen 40 Ordinans Kesihatan Awam Veteriner 1999 dengan denda tidak melebihi RM2,500. Anjing ditangkap tanpa bukti pemvaksinan anti-rabies boleh ditahan atau dimusnahkan di bawah seksyen ini. Laporan seterusnya, penganjuran Hydrogen and Tech Safari 3.0 bertujuan mempromosi dan memberi pendedahan kepada masyarakat di negeri ini, terutamanya kepada peranan Pusat Kecemerlangan Teknologi Sarawak Sentex dalam pembangunan teknologi kemahiran industri teknikal dan digital di samping menawarkan program latihan lain-lain. Menurut Timbalan Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahaan Sarawak, Datuk Gerald Tak Jabu, program ini juga untuk mempromosikan peranan Kementerian Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, MEITD, Sarawak Multimedia Authority SMA dan Perbadanan Ekonomi Digital Sarawak SDEC sebagai platform pembangunan bakat ke arah ekonomi digital di Sarawak kepada para belia dan komuniti. Selain itu, katanya ia juga bertujuan memberi kesedaran kepada pelajar tingkatan 5 berkenaan laluan kerjaya mereka selepas SPM dengan menekankan kepada pensijilan kompetisi kemahiran, pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET dan program digital. Beliau berkata demikian pada Majlis Penutupan Hydrogen and Tech Safari 3.0 Betong yang diadakan di Dewan Pejabat Residen Bahagian Betong pada Sabtu. Antara aktiviti-aktiviti yang dijalankan semasa program tersebut adalah taklimat mengenai program-program latihan Sentex, taklimat beasiswa dari Yayasan Sarawak dan sesi randau bersama Datuk Gerald bersama Wakil Sentex, SDEC dan MEITD dengan tajuk Pelan Perancangan ke arah Tenaga Hijau. Turut diadakan juga program Community Technical Outreach Program CTOP seperti asas gunting rambut, asas pembuatan selampai kain buri dan dekorasi kek dengan program kemahiran atau teknikal jangka masa pendek ini dilakukan selama 1 atau 2 hari. Acara-acara seperti temu duga terbuka perkeso, demo pameran dari rakan strategik Sentex, Akademi Digital Sentex dan Akademi Industri Sentex, cabutan bertuah kepada para peserta serta penyampaian sijil kepada sekolah-sekolah yang terlibat juga dijalankan bagi memeriahkan lagi program ini. Manakala Kementerian Pendidikan Malaysia telah memperuntukkan sebanyak RM350,000 untuk kerja-kerja menaik taraf dan penyelenggaraan kecil di institusi pendidikan daerah Lingga. Sebanyak 5 buah sekolah telah dipilih iaitu Sekolah Kebangsaan SK Lela Pahlawan, SK Bakong, SK Grand Stumbin, SK Engkeraji dan Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Lingga. Difahamkan setiap sekolah menerima dana sebanyak RM70,000 bagi membaik pulih tandas demi kemudahan para pelajar. Dalam pada itu, penolong pegawai takbir di Pejabat Daerah Lingga, Isabel Lipal Munggo, telah mengadakan lawatan bersama agensi teknikal Jabatan Pengairan dan Saliran Bahagian Sri Aman untuk mengenal pasti keperluan yang perlu diperbaiki di tandas-tandas sekolah yang terlibat. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Grace Chun Lee. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS, termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin UKAS edisi Tengah Hari, saksikan paparan video mengenai VC Premier 2030 Eco-Friendly Transport. #Saluran Informasi Rakyat, Salam UKAS. VC Premier 2030 Eco-Friendly Transport. Pengangkutan lestari merujuk kepada pelepasan karbon rendah dan sifar, cekap tenaga,
medium pengangkutan yang berpatutan termasuk kenderaan bahan api elektrik dan alternatif selain bahan api domestik. Transit aliran automasi ART dijangkakan menjadi sistem transit awam pertama di dunia menggunakan bahan api berkuasa sel yang akan bergerak di atas laluan khas. ART menjadi pusat projek sistem pengangkutan Bandar Kuching KUTS yang bermula dengan fasa 1 meliputi jarak 70 km di 3 laluan, laluan biru, laluan merah dan laluan hijau di Greater Kuching. Perkhidmatan bas hidrogen dan elektrik. Bas hidrogen diperkenalkan pada 2019 manakala bas elektrik pada 2021 di dalam sistem pengangkutan awam bandar di Kuching. Bas-bas hidrogen dan elektrik ini juga alternatif hijau untuk para penumpang yang mempunyai kesedaran alam sekitar di samping memberi kemudahan kepada para penumpang harian. Stesen pengecasan kenderaan elektrik bakal dipasang di seluruh Sarawak bagi mengurangkan pelepasan karbon dan menggalakkan lebih ramai rakyat Sarawak untuk memiliki kenderaan elektrik. Setakat Ogos 2022, terdapat 20 stesen pengecasan awam di Kuching. Dengan kepimpinan Premier yang berwawasan, Sarawak akan menjadi peneraju di peringkat nasional, malah ke peringkat global di dalam pelaksanaan pengangkutan mesra alam. Visi Premier, Sarawak Maju 2030.